Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu pada hari ini dalam sesi bual bicara tanah daripada Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan, dan saya sebagai moderator pada pagi ini iaitu Rohariati binti Zulkifli akan bersama anda dalam 30 minit bual bicara. Bual bicara kita pada pagi ini akan membincangkan mengenai topik pelaksanaan sistem penarafan bintang atau lebih dikenali sebagai sistem star rating SSR di pentadbiran tanah. Maka untuk membincangkan dan menerangkan topik kita pada pagi ini, kita membawa tetamu istimewa kita ke sesi bual bicara ini iaitu dipersilakan dan diucapkan selamat datang kepada Yang Berusaha Encik Tinggang Sigau, Pengarah Bahagian Standard dan Inspektorat JKPTG, di mana bahagian standard dan inspektorat merupakan bahagian yang bertanggungjawab dalam menyelaras pelaksanaan perauditan SSR pentadbiran tanah dengan memfokuskan urusan-urusan utama seperti pendaftaran, iaitu melibatkan urus niaga dan bukan urus niaga, pembangunan tanah, pelupusan tanah, hasil dan juga penguatkuasaan. Selamat datang Cik Ting. Terima kasih Puan Roha, moderator kita pada pagi ini. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, seeloklah saya mengenalkan sedikit latar belakang ahli panel kita pada pagi ini. Encik Tinggang Sigau berkelulusan Sarjana Pengurusan Sumber Tanah dari Universiti Putra Malaysia. Beliau memulakan kerjaya di dalam sektor perkhidmatan awam sebagai pegawai tadbir dan diplomatik di Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan. Dan beliau telah berkecimpung dalam dunia pentadbiran tanah telah hampir 20 tahun. Sepanjang 20 tahun berkhidmat, beliau telah bertugas di dalam pelbagai bahagian di JKPTG dan pernah juga bertugas di Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Kini beliau merupakan pengarah di bahagian standard dan inspektorat JKPTG. Okey, baiklah. Kita terus saja kepada soalan pertama. Boleh Encik Ting? Boleh. Berkenaan dengan SSR pentadbiran tanah. Bolehkah Encik Ting terangkan sedikit berkenaan dengan sejarah pengenalan SSR pentadbiran tanah ini? Sebab saya yakin ramai di luar sana, khususnya yang terlibat dalam pentadbiran tanah, ingin tahu berkaitan SSR pentadbiran tanah itu sendiri. Okay, terima kasih. Untuk menjawab soalan ni, terlebih dahulu saya mohon izinlah untuk bercerita sedikit berkenaan dengan sejarah dan latar belakang SSR ni. SSR ni mula diperkenalkan di agensi ataupun sektor awam pada tahun 2008, iaitu ke atas kementerian-kementerian dan juga agensi-agensi pusat. Ini adalah berikutan daripada arahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri lah pada tahun 2005, yang mana mengkehendaki supaya penyampaian perkhidmatan oleh jabatan ataupun kementerian ni hendaklah dipertingkatkan. Dengan salah satu cara untuk mempertingkatkan penyampaian perkhidmatan ini ialah pengenalan sistem penarafan bintang ni lah. Dan pada tahun 2009, penarafan bintang sektor awam ni mula dilaksanakan ke atas juga ke atas setiausaha kerajaan negeri di negeri-negeri lah. Dan lanjutan daripada itu, dalam mesyuarat Ketua Setiausaha Negara bersama dengan Pengarah Tanah dan Galian Negeri dan juga Pengarah Tanah Pengarah Ukur dan Pemetaan Negeri, di mana satu persetujuan telah dicapai untuk melaksanakan SSR ni di pentadbiran tanah. Dan tujuan pengenalan ataupun pelaksanaan SSR di pentadbiran tanah ini ialah untuk memastikan peningkatan kualiti penyampaian perkhidmatan urusan tanah secara konsisten kepada rakyat dan juga stakeholder lah. Selanjutnya, pada tahun 2012, dalam mesyuarat Pengarah Tanah Malaysia, telah juga dipersetujui agar SSR ini dilaksanakan di semua pentadbiran tanah di seluruh semenanjung Malaysia lah, dengan tujuan, ada 5 tujuan pelaksanaan SSR di pentadbiran tanah ni, iaitu menilai dan mengukur prestasi pentadbiran tanah agar sentiasa pada tahap yang cemerlang. Yang kedua ialah memberi pengiktirafan secara formal kepada pentadbiran tanah yang cemerlang. Yang ni kita kita pernah memberi insentif kewangan
selain daripada sijil penghargaan lah. Yang ketiga ialah memberi publicity yang meluas mengenai dasar, strategi, inovasi dan amalan terbaik yang dilaksanakan oleh pentadbiran tanah. Dan yang keempat, menggalakkan persaingan yang sihat dan dinamik di kalangan pentadbiran tanah. Dan yang terakhir ialah mengukur pencapaian kemajuan dalam urusan atau sistem pentadbiran tanah. Untuk makluman, sejak tahun 2013, SSR ini telah dilaksanakan di pentadbiran tanah, dan sepanjang pelaksanaan SSR ni pada tahun tersebut, iaitu bermula daripada 2013 hingga 2016, sebanyak 92 pejabat tanah telah dinilai lah. Dan daripada 92 pejabat tanah berkenaan, sebanyak 6 pejabat tanah telah dianugerahkan atau diberi penarafan 5 bintang. Iaitu pejabat tanah Kulim, iaitu pejabat tanah yang pertama sekali lah diberi penarafan 5 bintang dalam sepanjang pelaksanaan SSR ni, iaitu pada tahun 2013 lah. Dan pada tahun 2014, pejabat tanah Besut, pejabat tanah dan jajahan tanah merah dan pejabat daerah Kota Star, pejabat daerah dan tanah Kota Star. Dan pada tahun 2015, dua pejabat daerah dan tanah, iaitu pejabat daerah dan tanah Barat Daya dan pejabat daerah dan tanah Seberang Perai Selatan telah diberi penarafan 5 bintang. Pelaksanaan pusingan kedua bermula daripada tahun 2018 hingga tahun 2020, tetapi tempoh tersebut telah dilanjutkan sehingga tahun 2022 akibat daripada penularan COVID-19, yang mana kita tak dapat melaksanakan audit ke atas pejabat tanah untuk selama 2 tahun lah, itu 2020 dan 2021. Jadi 2022 kita sambung balik. Jadi untuk pusingan kedua ni, kita telah mengaudit ataupun menilai 93 pejabat tanah dengan penambahan 2 pejabat tanah yang baru, iaitu pejabat tanah Bagan Datuk dan pejabat tanah Kuala Nerus. Tetapi pada pusingan yang kedua ni, pejabat daerah dan tanah Cameron Highland tidak dinilai atas sebab-sebab tertentu lah. Okey, dan untuk yang pusingan kedua ni, kita juga telah memberi penarafan 5 bintang kepada 6 pejabat daerah dan tanah, iaitu pejabat daerah Seberang Perai Selatan, pejabat daerah Kemaman, pejabat tanah Keluang, iaitu ini adalah pada tahun 2018. Dan pada tahun 2019 ada 2 pejabat tanah, iaitu pejabat daerah dan tanah Marang, pejabat tanah dan jajahan Tumpat. Dan pada tahun 2020 hanya 1 saja yang diberi penarafan 5 bintang, iaitu pejabat daerah dan tanah Jerantut. Tahun ini, iaitu tahun 2023 ni, ini adalah merupakan tahun pertama bagi pusingan yang ketiga. Dan untuk pusingan ketiga ni, kita akan dijangkakan tamat pada tahun 2025 untuk kita selesaikan keseluruhan penilaian ke atas pejabat-pejabat tanah ni. Okey, baiklah. Tadi Encik Ting telah terangkan berkaitan latar belakang SSR pentadbiran tanah itu sendiri. Dan Encik Ting ada terangkan bahawa SSR pentadbiran tanah ini merupakan salah satu mekanisme penilaian dan pengukuran prestasi agensi-agensi kerajaan dalam penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Jadi, bolehkah Encik Ting terangkan apakah kaedah pelaksanaan dan bagaimana membuat penilaian SSR pentadbiran tanah itu sendiri? Okay, bagi tujuan pelaksanaan atau kaedah pelaksanaan SSR ni, pelaksanaan ni adalah agak unik lah, sebab dasar ditetapkan oleh JKPTG, tetapi pelaksanaan SSR itu sendiri adalah secara kerjasama ataupun usaha sama di antara JKPTG dan juga pentadbiran tanah negeri lah, iaitu PTG dan juga pejabat tanah itu sendiri. Dan untuk kita melaksanakan penilaian ataupun pengauditan tu, auditor-auditor yang dilantik ni juga adalah daripada kalangan
pegawai-pegawai JKPTG dan juga daripada pegawai-pegawai dari Pentadbiran Tanah Negeri, iaitu pejabat PTG negeri dan juga pejabat tanah. Dan mereka ni lah yang akan dihantar ataupun dilantik untuk menilai pejabat-pejabat tanah ni lah di setiap negeri. Dan untuk pusingan yang pertama dan juga pusingan yang kedua, pelaksanaan SSR ni kita buat secara 2 kali. Iaitu yang pertama ialah pra-audit ataupun pra-penilaian. Yang ni para auditor akan pergi ke pejabat-pejabat tanah berkenaan dan akan membuat penilaian. Dia akan menggunakan kriteria yang sama, juga seperti yang kriteria yang digunakan pada penilaian akhir. Tetapi pemarkahan tu masih juga diberi, cuma tidak bukan markah yang final lah, bukan markah yang akhir. Tapi kebaikan pra ni ialah kita akan memberi nasihat ataupun kita memaklumkan apa-apa penambahbaikan yang diperlukan ataupun yang perlu dibuat oleh pejabat tanah berkenaan sebelum penilaian akhir dibuat. Dengan kaedah ini, pejabat tanah berkenaan masih boleh memperbaiki kelemahan-kelemahan yang telah ditemui oleh para auditor itulah. Dan apabila penilaian akhir dibuat, kemungkinan besar dan kebanyakan kes memang ada peningkatan lah daripada markah tu. Contohnya dalam pra dia dapat 3 bintang, tapi dalam penilaian akhir pejabat tanah berkenaan boleh mencapai 4 ataupun 5 bintang. Jadi itu adalah bagi pusingan yang kedua dan ketiga. Pertama dan kedua. Bagi pusingan yang ketiga ni, kita telah membuat pindaan sedikit ke atas penilaian, di mana kita masih juga membuat dua kali penilaian, tapi penilaian yang pertama tadi iaitu pra penilaian akan dibuat secara kendiri oleh pejabat-pejabat tanah berkenaan lah, ataupun oleh pasukan audit yang dilantik oleh PTG berkenaan. Dan pasukan audit ataupun pasukan penilai yang dilantik oleh JKPTG hanya akan melaksanakan penilaian akhir sahaja. Jadi itu adalah perbezaan antara pusingan yang pertama dan kedua dengan yang pusingan ketiga ni lah. Dan pusingan ketiga ni dengan wujudnya ataupun pelaksanaan audit kendiri ni, ini kita sebenarnya memberi ruang lah dan peluang kepada pejabat tanah berkenaan untuk menilai diri sendiri, untuk melihat apakah kelemahan yang perlu diperbaiki. Dan ini memberi peluang lah untuk mereka belajar juga. Sebab apabila kita membuat penilaian ini, sambil kita menilai, kita juga belajar macam mana satu proses berkenaan dilaksanakan lah. Okay. Baiklah, kita pun tahu kalau penilaian dibuat, ia mestilah akan melibatkan kriteria tertentu. Jadi untuk pelaksanaan SSR Pentadbiran Tanah ini, apakah komponen utama yang ditekankan dalam SSR dan bagaimanakah kriteria SSR itu disediakan? Okey, untuk SSR ni memang kita ada satu kriteria yang standard lah yang digunakan pakai untuk kita menilai semua pejabat-pejabat tanah ni. Kriteria-kriteria ni mempunyai 3 komponen utama lah, iaitu komponen A, iaitu terdiri daripada komponen pengurusan, iaitu yang merangkumi pengurusan organisasi, pengurusan kewangan, pengurusan sumber manusia, pengurusan ICT dan juga pengurusan rekod. Dan bagi yang kedua, iaitu komponen B, komponen B ni ialah merupakan komponen trust kepada SSR ni. Sebab markah ataupun weightage bagi komponen B ni adalah yang tertinggi lah, iaitu 65%. Jadi komponen B ni merangkumi
uh, pelupusan, pendaftaran, pembangunan, hasil dan teknikal dan juga penguasaan. Manakala kumpulan C iaitu yang berkenaan dengan pengurusan pelanggan yang merangkumi perancangan pengurusan pelanggan, interaksi dengan pelanggan, prestasi pengurusan pelanggan dan juga promosi pengurusan pelanggan. Berkenaan dengan bagaimana kriteria ini disediakan. Kriteria SSR pentadbiran tanah ni disediakan secara kerjasama lah ataupun usaha-sama dengan pentadbiran tanah negeri dan juga dengan kerjasama mampu dan juga Jabatan Audit Negara. Bagi pengurusan trust ataupun komponen B tadi, ianya dengan kerjasama Pejabat Tanah dan juga PTG. Bagi komponen A dan C, kita melibatkan mampu dan Jabatan Akauntan Negara, Audit Negara. Sebab ini melibatkan pengurusan kewangan dan juga pengurusan organisasi yang mana diketuai oleh mampu lah. Dan bagi penyediaan kriteria komponen trust ini, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian ataupun JKPTG melalui Seksyen Audit Pengurusan dan Pemantauan telah melaksanakan satu kajian iaitu benchmarking ke atas 3 pejabat daerah dan tanah dan juga 1 PTG. Dan daripada kajian tersebut, maka kriteria itu dibuatlah. Sebab daripada kajian berkenaan telah ditemui ataupun didapati bahawa beberapa pencapaian ataupun amalan terbaik daripada pejabat tanah, piagam pelanggan yang terbaik dan juga standard penyampaian yang terbaik telah ditemui dan benda tu telah digabung dan dijadikan satu kriteria lah. Itulah kriteria yang kita guna pakai sekarang ni. Dan hasil daripada kajian berkenaan juga telah diteliti lah, hasil kajian benchmarking tersebut telah diteliti oleh satu pasukan iaitu pasukan expert group yang mana pasukan expert group ni adalah terdiri daripada pegawai-pegawai JKPTG, pegawai-pegawai dari pentadbiran tanah yang kira berpengalaman luas dalam pentadbiran tanah. Dan peranan pasukan ni tadi ialah dia melihat hasil kajian berkenaan dan memperincikan hasil tersebut serta mengesorkan kepada JKPTG untuk kriteria-kriteria bagi SSR ni. Dan selain daripada itu, pasukan expert group ni juga adalah dari semasa akan memberi pandangan, cadangan untuk menambah baik kriteria berkenaan lah. Jadi kriteria yang kita pakai sekarang ni tidak sama dengan apa yang kita guna pada pusingan yang pertama dan juga yang kedua sebab telah ada sedikit ataupun beberapa penambahbaikan dibuat ke atas kriteria tersebut. Ini adalah selaras dengan dasar dan juga perundangan yang semasa lah. Untuk soalan berikutnya, Encik Ting, okey, kita sebagai penjawat awam lah, petugas di dalam perkhidmatan awam ni, dah tentu tahu bahawa apa sahaja pelaksanaan yang dibuat, yang kita perlu buat, mestilah mempunyai objektif dan tujuan tertentu. Jadi untuk memastikan orang di luar sana tahu apakah yang hendak dicapai dengan pelaksanaan sistem star rating ini, apakah kehendak dan apakah yang hendak dicapai dan apakah objektif SSR ini sendiri? Okay, bagi SSR ni, asal dia memang ada beberapa objektif yang hendak dicapai. Salah satu ialah mewujudkan satu standard dalam urusan tanah lah. Seperti yang kita sedia maklum, sebelum ni memang kita dapati bahawa urusan-urusan ni
agak berbeza daripada apa yang ada di satu pejabat tanah dengan satu pejabat tanah yang lain lah. Oleh sebab itu, pada tahun 2011, satu kajian penyampaian perkhidmatan tanah telah dilaksanakan ke atas 13 pejabat tanah di Semenanjung lah, Semenanjung Malaysia. Dan kajian tersebut dilaksanakan ialah bagi melihat perbezaan yang wujud daripada segi standard pelaksanaan dan juga pemprosesan permohonan. Jadi kajian ini adalah menjurus kepada dua lah. Dan ianya meliputi beberapa urusan seperti pindah milik tanah, pendaftaran hak milik sementara, pemprosesan permohonan pemberi milikan, penukaran hak milik sementara kepada hak milik tetap dan juga tempoh masa pemprosesan permohonan pembangunan tanah. Dan daripada kajian ini didapati memang ada berlaku perbezaan yang jelas daripada proses kerja daripada satu pejabat tanah ke pejabat tanah yang lain lah. Jadi ini yang kita lihat sebagai salah satu standard yang tidak sama di kalangan pejabat-pejabat tanah. Bukan saja perbezaan tu berlaku antara pejabat tanah di negeri A dengan di negeri B, malahan di antara pejabat tanah di negeri yang sama. Itu juga telah didapati daripada kajian berkenaan lah. Dan oleh yang demikian, satu standard dalam pelaksanaan urusan tanah ini perlu diwujudkan. Jadi supaya para pelanggan pejabat tanah ni, sama ada di pejabat tanah A atau di pejabat tanah B, akan mendapat perkhidmatan yang sama untuk satu urusan yang sama. Contohnya, jika si A pergi ke pejabat tanah A untuk melaksanakan urusan pindah milik, jadi borang yang diguna pakai dan juga tempoh yang ditetapkan untuk menyelesaikan urusan pindah milik berkenaan sepatutnya adalah sama dengan apa yang ada di pejabat tanah B. Jika A ni pergi ke pejabat tanah B, maka urusan yang sama ataupun tempoh yang sama akan ada di pejabat tanah berkenaan. Tapi yang kita dapati sekarang, kalau A pergi ke pejabat tanah A dan dia pergi ke pejabat tanah B, maka tempoh dan urusan ataupun borang yang diguna pakai agak berbeza. Jadi untuk mewujudkan satu standard ni, maka SSR ni adalah salah satu mekanisme yang boleh diguna pakai atau dilaksanakan untuk mencapai objektif satu standard berkenaan lah. Dan ini akan memudahkan bukan sahaja pelanggan kita di kalangan daripada rakyat tempatan, malahan daripada pelabur-pelabur asing lah. Dan ini akan secara tidak langsung akan menarik pelaburan daripada negara luar. Jadi untuk mencapai ini tadi, kita dengan melaksanakan SSR ni, kita dapati bahawa satu standard ni kita coba capai melalui pelaksanaan SSR ni dengan menetapkan kriteria-kriteria yang ada di dalam SSR ni. Contohnya, untuk melaksanakan satu urusan tu, kita telah tetapkan tempoh yang standard. Contohnya untuk pindah milik tadi, kita tetapkan tempoh yang standard, borang yang standard untuk diguna pakai. Jadi tempoh itu akan standard di semua pejabat tanah. Dan untuk mencapai itu, pejabat tanah berkenaan hendaklah membuat ataupun menyelaraskan piagam pelanggan dia lah, seperti yang dikehendaki dalam kriteria SSR. Kaitan dengan objektif yang Cik Ting telah nyatakan tadi lah kan. Pejabat tanah ni telah bermula lebih kurang 10 tahun. Bermula tahun 2013. Kemudian saya nak dapatkan sedikit pandangan lah dari Encik Ting sebagai pengarah di bahagian standard dan inspektorat. Adakah SSR pentadbiran tanah ini telah mencapai objektifnya? Ini adalah soalan yang agak
payahlah ataupun susah nak dijawab. Sebab kalau kita lihat SSR ni walaupun telah dilaksanakan dah 10 tahun pelaksanaannya, memang ada setengah objektif tu kita dapati memang telah dicapai, tapi ada setengah tu masih juga belum dapat dicapai lah. Jadi itu adalah cabaran kepada kita lah, di JKPTJ ini untuk macam mana kita nak mencapai objektif-objektif tersebut. Walau bagaimanapun, pengujudan satu standard yang saya sebut awal tadi, kita dapati memang kita dah ke arah pencapaian satu standard tersebut. Ini terutamanya dapat kita capai dengan pelaksanaan ISO 9000 ni lah. Sebab dengan pelaksanaan ISO ni, urusan bagi satu-satu proses ataupun bagi satu-satu kerja itu telah kita selaraskan, telah dibuat standardization lah. Dengan melalui pensijilan ISO ni juga, urusan di semua penjabatan tersebut akan diselaraskan lah. Contohnya ada satu negeri yang mana saya tak perlu sebut di sini lah. Dia mengkehendaki semua pejabat tanah di negeri berkenaan mendapat pensijilan ISO. Jadi dengan pensijilan ISO ni, semua proses kerja ataupun dia punya workflow dia telah diselaraskan di semua pejabat tanah. Tak kira di pejabat tanah A, pejabat tanah B, dia akan sama. Begitu juga dengan tempoh masa. Jadi bagi saya, pencapaian satu standard ni kita dah almost capai bagi di pentadbiran tanah ni. Sebab dalam kriteria kita pun kita dah tetapkan tempoh untuk satu urusan tu selesai. Jadi saya nampak ada pejabat tanah yang telah menetapkan piagam pelanggan mereka mengikut apa yang kita kehendaki dalam kriteria kita. Dan apabila penetapan piagam pelanggan ni seperti dalam kriteria, contohnya untuk menyelesaikan satu urusan tu 14 hari, maka 14 hari ini akan digunakan pakai di semua negeri. Semua pejabat tanah di semua negeri lah. Jadi kita nampak kat situ satu standard tu dah agak tercapai lah. Walaupun ada setengah objektif yang lain tu masih belum kita dapat capai sepenuhnya lah. Tetapi secara umumnya pelaksanaan SSR ni telah meningkatkan prestasi pejabat-pejabat daerah dan tanah ni lah. Sebab kalau kita lihat daripada laporan yang dikeluarkan oleh World Bank, iaitu dalam Ease of Doing Business, kita dapati bahawa kedudukan Malaysia bagi pendaftaran hartanah ni pada tahun 2018 berada di tempat yang ke-42. Tetapi pada tahun 2019 kedudukan bagi pendaftaran hartanah ni telah meningkat ke kedudukan yang ke-29. Walau bagaimanapun pada tahun 2020 ada penurunan sedikit lah, daripada 29 ke 33. Tetapi bagi tahun yang seterusnya tak ada lagi laporan daripada World Bank lah berkenaan dengan Ease of Doing Business ni, sebab telah berhentikan laporan berkenaan lah. Jadi setakat ni kita tak ada lagi satu indikator ataupun laporan yang menunjukkan prestasi pendaftaran hartanah di Malaysia ni lagi lah. Tetapi secara overall memang ada peningkatan daripada pendaftaran hartanah ni. Jadi saya rasa memang objektif untuk kita meningkatkan prestasi dan mencapaikan satu standard tadi, memang yang tu kita telah capai. Cuma ada beberapa objektif lain yang masih kita tak dapat capai lah. Okay. Kiranya
kesimpulannya dari SSR pentadbiran tanah ini, dia dapat meningkatkan lagi lah kualiti pentadbiran tanah di Malaysia lah. Dengan kita tengok tadilah pencapaian tu semakin meningkat, walaupun ada sedikit penurunan, tapi dia sebenarnya semakin meningkat lah berbanding 2018. Okey, baik. Nampaknya topik bual bicara tanah kita pada pagi ini syarat dengan maklumat yang sebelum ini. Saya yakin ramai yang tidak tahu atau jelas dengan pelaksanaan SSR pentadbiran tanah itu sendiri. Tapi selepas bual bicara pada pagi ini, saya percaya ia telah membuka mata ramai pihak. Dalam erti kata lain, ramai pihak akan lebih jelaslah apakah pelaksanaan SSR dan apakah objektif sebenar pelaksanaan SSR dilaksanakan di dalam pentadbiran tanah. Sebenarnya banyak juga perkara yang perlu dikupas lah berkaitan SSR pentadbiran tanah ni, kerana dalamnya terdapat beberapa komponen penilaian. Mungkin kita boleh adakan lagi lah Encik Ting buat bicara berkaitan dengan SSR ni pada masa akan datang. Okey. Diharapkan para penonton telah memperolehi manfaat dalam program selama 30 minit ini. Sekali lagi diucapkan terima kasih kepada Encik Tinggang Sigau dari bahagian Standard dan Inspektorat JKPTG kerana sudi meluangkan masa pada pagi ini. Okay, terima kasih. Akhir kata, salam hormat dari saya dan insya-Allah kita bertemu lagi.